Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu untuk siri kedua, sesi bedah buku 202 berkenaan poligami. Sekali lagi, bagi yang belum ada buku ini, boleh saja muat turun secara percuma edisi PDF di www.hafizfirdaus.com. Ayat. Sedikit ulang kaji sesi sebelum ini, sebelum kita mula untuk sesi hari ini. Ya, dalam sesi yang lepas, Ahad lepas, kita kupas tentang hikmah poligami. Secara ringkasnya, hikmah poligami tidak ada bezanya dengan hikmah monogami. Kedua-duanya adalah untuk mencapai kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Allah dan Rasulnya tidak pernah menerangkan apa-apa hikmah berkaitan poligami yang membezakannya dengan monogami. Tapi kalau di kalangan kita ada yang nak fikir-fikirkan hikmahnya apa ke, silakan. Tapi hati-hati, jangan sampai hikmah itu menjadi syarat kepada poligami. Mula-mula hikmah poligami, secara bertahap-tahap, secara tidak sedar menjadi syarat poligami pula. Itu yang kedua. Yang ketiganya kita telah bincang, kita telah sentuh bagaimana poligami ini jika dilaksanakan dengan baik oleh suami dan isteri-isteri, ianya akan membawa mereka semuanya ke syurga Allah. Akan tetapi jika poligami ini dilaksanakan dengan cara yang buruk, dengan cara yang tidak adil oleh suami dan isteri-isteri, maka ia boleh menjadi sebab yang membawa mereka ke neraka. Kemudian saya ada sentuh, ada kritik juga pandangan yang mengatakan poligami ini hanyalah untuk kecemasan. Sebagaimana pintu kecemasan kapal terbang. Jadi saya sudah kritik ini sebab nak kata poligami ini hanya untuk suasana kecemasan, bila kecemasan tidak pernah disebut oleh Allah dan Rasulnya. Dan Rasulullah SAW telah mempraktikkan poligami tanpa dalam suasana kecemasan. Demikian juga dengan para sahabat baginda. Dan demikian juga bagi umat Islam generasi awal sehingga kini. Baru-baru ini saja timbul gerakan-gerakan ini yang cuba menyempitkan poligami dan mengatakan ia hanya dalam suasana kecemasan. Sebab kalau nak kata kecemasan dalam bahasa fiqhnya, dalam bahasa usul fiqhnya disebut darurat. Darurat tu macam orang yang dah lapar sangat, tak ada makanan halal langsung kecuali khinzir. Takkanlah poligami itu sebegitu sekali, ya. Kalau ada pihak yang menganalogikan poligami ini sebagai pintu kecemasan kapal terbang, saya pula menganalogikan poligami ini sebagai orang yang seumpama orang yang buat bisnes. Dia buka kedai, katakan. Kedai runcit ke, kedai restoran ke, kedai dobi layan diri ke. Bila perniagaan, bila kedai yang pertama, perdagangan pertama okey, manageable, profitable. Nak kata perfect, tidak perfect, tentu ada cabaran-cabarannya, tetapi boleh diuruskan, menjana keuntungan, maka dia akan fikir untuk buka cawangan kedua. Betul tak? Dan sebelum dia nak buka cawangan kedua, dia akan fikir ke tidak? Saya ni boleh uruskan dua kedai atau tidak? Dan adakah dua kedai ini akan sama-sama menjana keuntungan atau tidak? Can I manage two shops? And can these two shops be profitable? Sama juga kalau kemudian dia nak buka yang cawangan ketiga. Dia akan fikir kan, can I manage 3 shops? And will these 3 shops be profitable? Kalau kedai pertama dia buka, katakanlah dobi layan diri tu, haru biru, kecemasan kita kata. Apa nak kata, mesin kena curi lah, pasang CCTV kena curi lah. Tumble dryer tu besar-besar kan setengah tu. Budak tu perangkat dalam lah. Macam-macam tu. Jarang-jarang orang tu terfikir nak buka cawangan yang lain. Ya, sama jugalah. Itu sebagai analogi je. Sama jugalah dalam perkahwinan. Jika dalam perkahwinan yang pertama itu boleh diuruskan. Nak kata perfect, memang tidak ada perkahwinan yang perfect. Semuanya ada asam garamnya. Tetapi most of the time,
tercapainya sakinah, mawadah, rahmah, ya, dia akan mula fikir untuk mengembangkannya kepada cawangan kedua, kepada isteri kedua. Tapi sebelum dia mula tu, dia akan fikir dulu. Adakah saya boleh uruskan dua keluarga? Adakah saya boleh uruskan dua keluarga yang dengan itu akan tercapai sakinah, mawadah, rahmah untuk dua-dua keluarga? Dan jika tadi untuk kedai, kita fikir akan untung atau tidak, profitable atau tidak, dia akan fikir pula kalau untuk perkahwinan ni, apakah mampu untuk aku membimbing kedua-dua keluargaku ini ke syurga Allah insya-Allah. Okey? Adakah mampu aku memimpin kedua-dua keluarga aku ni kepada syurga Allah? Ya, kalau dia nak buka cawangan ketiga, dia akan fikir juga dulu. Adakah mampu dia memimpin ketiga-tiga keluarga ini mencapai sakinah, mawadah, rahmah. Bukan perfection, tidak ada keluarga yang perfect. Sekali-sekala mesti gaduhnya. Sekali-sekala mesti peningnya. Okey? Tapi adakah boleh? Most of the time. Sakinah, mawadah, rahmah. Dan yang kedua, adakah mampu dia memimpin ketiga-tiga keluarga ini profitable di akhirat. Maksudnya dapat masuk ke syurga Allah. Demikian analogi saya. Bagi analogi saya, kalau nak poligami ini, ianya umpama kedai. Kalau dalam family pertama tu macam emergency, kecemasan. Tak tahulah macam-macam haywire ke apa ke, jarang-jarang orang tu nak buka cawangan yang kedua. Sebagaimana kalau orang tu buka kedai, jarang-jarang dia nak fikir nak buka cawangan yang lain. Kalau kedai yang pertama tu pun dia tak boleh nak uruskan. Kalau yang kedai pertama tu pun asyik rugi saja. Ya, baik. Itu sekadar ulang kaji sesi yang pertama sebelum ini. Baik, hari ini kita nak masuk kepada hukum poligami mulai daripada pelajaran 25. Sebelum tu sedikit mukadimah. Bila kita nak bincang hukum poligami ni, dia sedikit berat. Mungkin bagi sebahagian sedikit berat kerana ianya akan bincang beberapa pandangan tentang hukum poligami. Dan setiap pandangan tu ada dalil ayat Qurannya juga. Ada hujah ayat Qurannya juga. Jadi macam, ni dah ada dalil ni. Dah ada hujah ni macam mana? Kena pula mungkin sebahagian daripada para hadirin, sebahagian bukan semua, yang tak biasa bila bincang bab hukum, bila bincang bab agama ni, dia dengan dalil-dalilnya dengan saling membanding-bandingkan. Sebab kebiasaan kita, saya sendiri dari zaman sekolah apa dulu, dididik dalam bab agama ni, terima saja. Haram, wajib, haram, makruh, harus, sunat, wajib. Tak payah fikir dalil. Apatah lagi nak membanding-bandingkan dalil. Ya, kita terima. Jadi kadang-kadang kalau ikut pengalaman kita, saya cuba explain sesuatu persoalan. Katakan orang tanya soalan mudah saja. Ni bismillah ni untuk solat berjemaah subuh, maghrib, isyak. Kenapa imam di Malaysia baca kuat, imam di Mekah, Madinah baca pelan? Jadi saya pun menjelaskan perbezaan pandangan dalamnya dengan dalil-dalilnya. Cerita, kadang 5 minit, kadang 10 minit. Dah habis cerita tu, faham ke? Tu ada orang kat tangan. So kesimpulannya baca ke tak baca? Dia tak boleh tangkap. Dia nak dengar yang mudah saja. Baca ke tak baca? Kadang-kadang sesuatu persoalan tu, kita cerita, akhirnya angkat tangan. So kesimpulannya wajib ke tidak? Jadi kita tak biasa, tak dididik dari awal untuk menganalisa agama ni secara ilmiah. Dan kemudiannya berpegang kepada dalil. Ya, berpegang kepada dalil mana yang paling kuat. Tapi tak apa, itu sebahagian. Saya yakin bukan yang di sini. Di sini semuanya, alhamdulillah, baik-baik, hebat-hebat semuanya. Dan kalau ada yang terasa berat, just tell yourself, saya boleh memahaminya, saya boleh melakukannya. Ya, insya-Allah. Kita dalam pelajaran ke-25, pelajaran 24 tu, 23, 24 tu, mukadimah saya dah sentuh tadi. Kita dalam pelajaran nombor 25, di mana ada yang berpandangan hukum poligami ini telah dimansuhkan, telah dihapuskan oleh ayat 129 surah An-Nisa. Sebelum saya nak masuk penjelasan ni, saya nak jelas sedikit, saya nak menyimpang sikit, nak explain, nak jelaskan apakah yang dimaksudkan dengan nasikh dan mansuh. Moga-moga ianya menjadi pelajaran tambahan, ilmu tambahan bagi kita. Sebab metodologi saya yang saya rancang bila membedah buku ini, bukan nak baca saja kat sini. Kalau saya baca saja, semua orang boleh baca kat rumah kan? Boring lah pula, sesia sesi begini.
Tapi metodologi saya ialah mana yang saya lihat boleh saya kembangkan sebagai ilmu tambahan, saya akan kembangkannya. Sekadar mana yang patut. Jadi dalam peluang ni saya nak cerita sikit tentang nasikh dan mansukh. Dalam syariat Islam, ada apa yang dipanggil nasikh, yang ini yang menghapuskan atau yang menggantikan, dengan mansukh, apa yang telah dihapuskan. Kenapa adanya sedemikian? Yes. Sebab syariat Islam ni kita tahu turun dalam tempoh masa 23 tahun. Ya. Jadi apabila syariat Islam datang ini, dia tidak mahu tiba-tiba memberatkan masyarakat ketika itu dengan segala hukum hakam. Maka hukum itu diterap secara bertahap-tahap. Ada sesuatu yang pada mulanya dibenarkan, tapi secara bertahap-tahap dilarang. Ada yang sesuatu yang pada awalnya dilarang, tapi bila tengok akidah dah okey, pegangan dah okey, ianya mula dilonggarkan dan dibenarkan. Saya bagi contoh, bila kita sebut nasikh dan mansukh ini, yang menghapuskan dan yang dihapuskan, kita ada contoh dalam Al-Quran. Okey? Kalau kita rujuk dalam Al-Quran, surah Nahl, surah nombor 16 ayat 67, Allah berfirman yang menghalalkan minuman arak. Jangan terkejut. Surah An-Nahl, surah ke-16 ayat 67. Ketika itu, pada zaman awal Islam, kerana masyarakat ketika itu sangat biasa minum, kalau tiba-tiba nak dilarangkan arak, suka mereka nak terima. Dan dibimbangi, mereka akan menolak Islam secara total. Lalu, pada mulanya tak apa, boleh minum, dibolehkan. Kemudiannya turun ayat 219 surah Al-Baqarah yang menerangkan dalam arak itu ada dosa dan manfaat. Tetapi dosa itu lebih berat, dosa itu lebih besar. Dah mula suruh timbang-timbang, dah bagi hint dah tu. Okey? Tapi belum haram lagi, tapi dah bagi hint dah. Kemudian turunnya surah An-Nisa ayat 43. Jangan kamu menghampiri solat dalam suasana mabuk sehingga kamu tak faham apa yang kamu baca. Okey, solat 5 kali sehari. Ni kalau aku minum ni kan mabuk lagi, tak boleh nak sembahyang ni pula. Kalau aku minum ni mabuk lagi, tak boleh pula. Jadi mereka pun dah mula, ni susah nak minum ni. Nak minum juga susah ni. Okey, dah mula persyaratannya. Kemudian barulah turun ayat 90, surah Al-Ma'idah, surah yang kelima. Yang mengharamkan arak secara total. Ketika itu, dan surah Al-Ma'idah ni antara surah yang terakhir diturunkan. Jadi secara bertahap-tahap arak dilarang. Ya, ini yang dimasukkan. Jadi kita kata ayat yang turun kemudian itu menghapuskan hukum dalam ayat yang pertama. Ayat tu masih ada dalam Quran, masih kita baca, tetapi hukumnya tidak dilaksanakan lagi. Ya. Bila turun ayat yang terakhir, surah Al-Ma'idah ayat 90, dia menghapuskan hukum ayat-ayat yang sebelumnya. Ayat tu masih ada dalam Quran, masih kita baca, kalau tengok sekarang pun ada lagi. Tapi hukumnya tidak lagi dilaksanakan sebab yang akhir, yang muktamad ialah dilarang, diharamkan untuk minum arak. Demikian contohnya. Tadi Quran dengan Quran. Dalam sunnah Nabi SAW ada juga nasikh dan mansukh. Contoh yang masyhur ialah tentang hukum ziarah kubur. Pada zaman awal Islam, Nabi, Rasulullah SAW melarang ziarah kubur. Kenapa? Sebab umat Islam zaman itu akidahnya masih lemah, masih tak faham. Bila mereka pergi kubur, mereka merayu di sana, mereka menangis di sana, mereka meratap di sana, mereka buat macam-macam di kubur tu. Macam tempat beribadah jadinya. Lalu Rasulullah melarang. Tapi kemudian apabila umat Islam semakin faham tentang perkara ini dan mereka tidak buat lagi perkara-perkara begitu, maka Rasulullah pun mengizinkan mereka ziarah kubur. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dan kitab sahihnya, Rasulullah SAW bersabda, aku pada awalnya melarang kalian ziarah kubur, tapi kini ziarahlah kubur. Kerana ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada kematian. Itu contohnya. Tadi mula-mula contoh Quran di mana ayat antara ayat memansuhkan antara satu sama lain, menghapuskan. Kemudian tadi contoh dalam sunnah. Kita boleh juga ada contoh di mana sunnah menghapuskan, menggantikan ayat Quran. Boleh juga macam tu. Sebagai contoh, dalam surah Al-An'am ayat 145, Allah SWT berfirman yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, tidak aku dapati apa yang diwahyukan kepadaku
makanan yang diharamkan ke atas orang-orang yang hendak makan, kecuali bangkai, darah yang mengalir, daging khinzir kerana ia najis, dan juga apa yang disembelih di atas nama selain Allah. 4 saja. Pada zaman awal Islam, hanya 4 yang dilarang daripada umat Islam untuk makan. Okay? Sebab dulu mereka makan semuanya ada. Nak tiba-tiba nak larang-larang susah pula. Jadi mula-mula 4 saja. Kemudian pada zaman Madinah apa semua tu, Rasulullah SAW ada melarang makanan-makanan yang lain seperti makan kaldai. Rasulullah larang. Makan makanan bertaring. Rasulullah larang. Sebab apa? Carnivore. Jadi hadis Nabi itu bukan menghapuskan seluruh ayat 145, tapi menghapuskan ataupun menggantikan bahagian awal ayat tu, di mana aku tidak mendapati apa yang diwahyukan kepadaku. Sekarang ni diwahyukan tambahan lagi. Jangan salah faham je. Bukan nak kata yang 4 tadi jadi halal, bukan. 4 tadi masih haram, tapi ada tambahan pula benda makanan-makanan lain yang dilarang daripada kita makan. Itu sebagai contoh bagaimana sunnah juga boleh menggantikan atau menghapuskan Al-Quran. Kita ada juga contoh bagaimana Al-Quran menghapuskan apa yang berlaku dalam sunnah Nabi SAW. Sebagai contoh pada zaman awal Islam, sebab umat Islam diberi peluang untuk turut serta dalam persyariatan agama. Ya, sebab mereka ni adalah orang-orang yang pertama sekali percaya pada Allah dan Rasulnya. Mereka beriman dalam suasana orang duk menentang Rasulullah. Kata Rasulullah ni penyair lah, orang gila lah, copy and paste agama lain lah. Dalam suasana mereka pun dipulau oleh keluarga sendiri kerana pergi ikut Muhammad apa semua tu. Jadi sebagai penghargaan kepada mereka, appreciation. Sebagai make them feel welcome dalam Islam. Mereka dibenarkan untuk turut serta dalam persyariatan agama. Sebagai contoh, apabila solat mula-mula disyariatkan, bacaan-bacaan dalam solat bukan semuanya ada lagi. Jadi di kalangan sahabat ada yang bila tengah solat, dia sendiri tambah bacaan. Dia sendiri tambah Sami Allahu man hamidah Rabbana walakal hamd. Dah habis solat, Rasulullah tanya siapa tu, itu bacaan yang bagus. Boleh zaman tu. Tapi bukan semuanya diterima oleh Rasulullah. Sebagai contoh dalam hadis Sahih Bukhari, ada juga sahabat yang buat bacaan at-tahiyat sendiri. Bila buat bacaan at-tahiyat tu Rasulullah dengar, tak. Tapi bacalah sebegini. Lalu Rasulullah mengajar baca yang at-tahiyatul mubarakatuh tu sebagaimana yang kita baca sekarang ini. Ini pada zaman awal Islam, di mana mereka diberi keistimewaan untuk turut serta dalam sebahagian pensyariatan Islam. To make them feel welcome, to make them feel appreciated. Akan tetapi kemudian bila umat Islam dah ramai, Islam semakin kuat, kalau semua orang pun nak masuk campur, payahlah jadi. Lalu Allah pun menurunkan ayatnya. Ayat pertama, surah Al-Hujurat yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jangan mendahului. Jangan buat benda-benda. Dulu boleh dia orang buat sendiri-sendiri. Lalu Rasulullah dengar, okey ini betul. Rasulullah dengar, tak ini salah. Dulu turun ayat tu, dia menghapuskan kebolehan yang dulu tu. Sejak daripada tu, para sahabat tidak lagi berani nak buat amalan-amalan sendiri. Tidak lagi berani nak buat bacaan dalam solatnya sendiri. Ini sebagai contoh. Dalam Al-Quran, ayat memasukkan ayat. Dalam sunnah memasukkan sunnah. Boleh juga sunnah memasukkan Al-Quran dan boleh juga Al-Quran memasukkan sunnah. Yang ni saya nak cerita panjang ni, taklah panjang, ringkas saja. Yang dalam bidang usul fiqh, boleh semak ya penjelasan saya ni betul ke tak? Yang ni saya nak jelaskan kenapa? Sebab pertamanya, bila kita mentadabur Al-Quran, mesti yang di sini, alhamdulillah semuanya ramai yang bertadabur. Khasnya para suami, betul ke? Para suami, khasnya yang juga yang merancang nak poligami adalah mereka yang selalu mentadabur Al-Quran. Seluruh Al-Quran. Bukan ayat ketiga surah Nisa aja. Seluruh Al-Quran. Ya, dalam rangka kita membaca Al-Quran, kita baca juga terjemahannya, kita memikirkan maksudnya apa. Kita akan jumpa ayat yang, boleh lah minum arak. Tapi yang maksudkan ayat itu telah pun dihapuskan. Kalau kita baca Al-Quran, boleh ya riba. Yang dilarang tu riba dengan kadar yang tinggi je. Tak, ayat itu pun telah dihapuskan. Kalau kita baca Al-Quran, akan jumpa ayat yang boleh memberi wasiat kepada ahli keluarga, kaum kerabat.
Ni mana datang hukum faraid apa semua ni? Tidak, ayat itu pun sebenarnya telah dimansuhkan. Okey, dengan hukum faraid yang ada sekarang ini. Itu yang pertama manfaatnya. Manfaat yang kedua, bila kita jumpa kawan-kawan yang baru memeluk Islam ke apa ke, jangan kita paksa dia untuk melaksanakan semua hukum agama Islam. Okay, sebagaimana umat Islam pada zaman awal, dulu, mereka hukum dijatuhkan, hukum diturunkan ke atas mereka secara bertahap-tahap, maka demikian juga bagi orang-orang kawan kita yang baru memeluk Islam. Okay, tak apa, bagi mereka, yang penting akidah mereka betul, tauhid mereka betul. Dari sudut hukum fiqh, tak apa bertahap-tahap. Mereka ni katakan memeluk Islam umur 40 tahun tak pernah puasa. Tiba-tiba kita paksa dia puasa. Terus dia pengsan. Terus dia rasa Islam ni sangat berat. Padahal kita dulu pun zaman kecil-kecil bila melatih diri, ibu bapa melatih diri kita puasa, kita mungkin puasa setengah hari dulu. Kemudian 3/4 hari, lepas tu baru hari yang penuh kan. Jadi bertahap-tahap. Itu yang kedua. Yang ketiganya, kadang-kadang kita jumpa hujah golongan anti hadis. Al-Quran cakap yang haram tu 4 je. Engkau pergi tambah lain-lain tu buat apa? Jadi mereka tak faham dalam bab nasikh dan mansukh. Kadang-kadang kita jumpa juga orang yang membela amalan-amalan bid'ah. Mereka kata, tengok, para sahabat boleh buat amalan sendiri. Rasulullah kata okey. Jadi kami pun nak buat amalan sendiri juga. Jadi kita kata tak. Kebolehan itu telah pun dihapuskan dengan ayat pertama surah Al-Hujurat. Ya, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Baik. Ini sebagai mukadimah tentang nasikh dan mansukh. Sebab dalam pelajaran 25 ni kita akan bincang tentang nasikh dan mansukh. Di mana mereka berkata, orang yang berhujah dengan hukum ni berkata, hukum poligami ini telah dihapuskan oleh ayat 129 surah Al-Baqarah. Maaf, surah An-Nisa. Sebab ayat ketiga surah An-Nisa mensyaratkan keadilan dalam poligami. Betul? Kita tak payah baca ayat tu, semua dah hafal kan? Okay, ayat ketiga surah An-Nisa mensyaratkan poligami, mensyaratkan bagi poligami, orang yang berpoligami untuk bersikap adil. Kalau bimbang tak dapat berlaku adil, maka cukup dengan seorang. Tapi ayat 129 pula berkata, kamu sekali-kali tidak dapat berlaku adil. Maknanya apa? Macam ayat 129 ni telah menghapuskan ayat ketiga surah An-Nisa tu. Ya, mari kita rujuk ayat 129. Ayat ketiga semua orang dah hafal kan? Semua tahu kan? Okey, mari kita rujuk surah An-Nisa ayat 129. Okey, dalam buku saya tu memang ada terjemahannya, tapi saya nak jemput para hadirin semua, mari kita sama-sama membiasakan diri dengan Al-Quran. Mari kita sama-sama membiasakan diri membaca Al-Quran, tahu surahnya mana, tahu ayatnya mana. Okay, supaya kita kata apa, Al-Quran ni buku SOP yang Allah turunkan pada kita. Jadi ayuh kita manfaatkannya, ayuh kita menjadikan ianya sesuatu yang sentiasa rapat dengan kita. Jangan macam asing saja. Jangan Al-Quran ini disimpan, dibaca ketika berlaku kematian saja. Jangan Al-Quran ni semua surah tak kenal pun surah Yasin je. Surah Yasin pun bukannya Al-Quran tapi dalam buklet tu. Kalau suruh cari surah Yasin dalam Quran mungkin lambat cari. Tak, kita nak kenal Al-Quran ni secara keseluruhannya. Okey? Sudah jumpa surah An-Nisa ayat 129. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walan tastati'u an ta'dilu baina nisa'i walau harastum. Walan, lan tu continuous. Terjemahan betulnya kamu tidak sekali-kali. Kalau bukan la je, kalau la kamu tidak. Tapi kalau lan you will never. Walan kamu tidak sekali-kali. Maknanya memang tak boleh ni. Walan tastati'u, dan kamu tidak sekali-kali akan dapat an ta'dilu untuk berlaku adil bainan nisa, di kalangan, di antara isteri-isteri kamu, walau harastum, walaupun kamu hendak melakukan sedemikian. Ini firman Allah. Lalu berdasarkan rangkap yang pertama ni saja, mereka berkata, ini sudah menghapuskan, sudah membatalkan, he has cancelled. Ayat ketiga surah An-Nisa. Sebab ayat An-Nisa ketiga tu mensyaratkan keadilan. Sini pula kata you will never.
Maknanya kalau seseorang itu dia mula berpoligami umur 40 lah katakan. Umur 30 lah katakan. Dia meninggal dunia umur 70. Selama 40 tahun tu, you will never, tak akan sekali-kali dapat berlaku adil. Habis tu nak poligami macam mana? Kan, nampak kat situ kan? Jadi mereka berujar sedemikian. Tetapi, kalau kita rujuk tafsir bagi ayat 129 ini, dijelaskan bahawa keadilan yang tidak mampu dicapai ini ialah keadilan dari aspek rohani. Sebab keadilan ni ada dua. Perkara pertama, perkara-perkara fizikal. Seperti rumah, seperti nafkah, seperti makan minum, seperti pakaian, seperti hari giliran. Perkara-perkara yang boleh diukur. Kedua, perkara-perkara yang berkaitan dengan rohani, seperti kasih sayang, seperti kecenderungan, seperti hubungan seks. Yang itu tu yang dimasukkan oleh ayat 129. Keadilan yang dimasukkan oleh ayat ketiga merujukkan kepada keadilan dalam bentuk fizikal. Dan ini insya-Allah kita akan bincang lebih lanjut ketika membahaskan tentang maksud keadilan dan bagaimana mempraktikkan keadilan dalam bab-bab kemudian dalam buku ini. Yang dimasukkan oleh ayat 129 ini ialah keadilan dari aspek kasih sayang, dari aspek kecenderungan. Dan ayat ini tidak menghapuskan ayat ketiga surah An-Nisa. Buktinya apa? Buktinya baca lanjutan ayat. Jangan baca yang, kita kata apa, ayat tu 1/3 ayatnya. Jangan baca rangkap pertama saja. Cuba tengok rangkap seterusnya. Apa Allah berfirman? Fala tamilu, maka janganlah kamu cenderung kullal maili, dengan kecenderungan sepenuhnya. Fatazaruha, sehingga kamu meninggalkan isteri yang lain itu kal muallaqah, tergantung-gantung. Tergantung-gantung tu maksudnya dia ni nak ceraikan aku ke nak lagi ni? Nak ceraikan aku ke nak lagi ke ni? Aku minta cerai, dia kata nak lagi. Tapi tak naklah layan aku pun, aku nak layan dia pun dia tak mau juga. Kan? Itu masuk di situ. Dalam masyarakat kita pun kita kata, sian dia dia ditinggalkan tergantung-gantung oleh suaminya. Itu maksudnya tu. Jadi kalau kita rujuk ayat ni, Allah tak kata, jika begitu ceraikanlah isteri-isteri lain dan cukuplah bagi kamu satu. Tak kan? Tapi Allah berkata, maka jangan kamu cenderung kepada seorang isteri dengan kecenderungan sepenuhnya. Maknanya kalaulah kecenderungan itu, kasih sayang itu kita boleh kira ikut percentage ke apa ke, ada dua isteri, jangan satu isteri you sayang, you bagi perhatian kecenderungan 100%. Isteri yang lain zero. Jangan begitu. Tetapi cuba adjust. Kalau you susah nak 50-50, memang mustahil tadi Allah kata, tapi paling-paling apa nak kata 60%, 40%. Paling-paling 70%, 30%. Jangan sampai seorang isteri 100%, seorang isteri kosong. Okay? Itu maksudnya. Dan sambungan ini yang penting kerana ia menafikan dakwaan berlakunya penghapusan hukum poligami dalam ayat ketiga surah An-Nisa. Kenapa? Saya ulangi ya. Sebab kalau ayat 129 ini menghapuskan ayat ketiga surah poligami, nescaya Allah akan berfirman setelah menyatakan yang lelaki ini mustahil berlaku adil, nescaya Allah akan suruh ceraikan, cukuplah dengan satu. Akan tetapi tidak, Allah ajar macam mana nak buat. Allah ajar, Allah firman, jangan kamu cenderung dengan segala kecenderungan pada seorang isteri sehingga kamu membiarkan isteri yang lain tergantung-gantung. Apalagi Allah berfirman, wa in tuslihu, dan jika tuslihu tu dari perkataan islah, melakukan pembaikan, improvement. Wa in tuslihu wa tattaqu, dan kamu bertakwa, fa innallaha kana ghafurur rahima. Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Cuba improve, wahai suami, cuba improve. Jangan sampai tergantung-gantung biarkan isteri itu, tapi cuba improve untuk sayang kedua-duanya, untuk cenderung kedua-duanya. Ya, nak kata adil memang susah sebab tak dapat ukur, dan memang susah untuk 50-50, tapi sekurang-kurangnya cuba perbaiki hubungan suami isteri dengan kedua-dua isteri itu. Ya, maksudnya suami dengan isteri pertama, suami dengan isteri kedua, cuba perbaiki. Itu yang masukkan wa in tuslihu wa tattaqu, dan bertakwalah kepada Allah. Sebab bila ditinggalkan isteri itu tergantung-gantung, nescaya berlaku tidak keadilan di sana. Fa innallaha kana ghafurur rahima. Boleh faham setakat ni? Ya, jadi
Ayat 129 ini yang dikatakan menghapuskan ayat ketiga surah An-Nisa sebenarnya bermaksud lain. Sebenarnya untuk menerangkan bahawa dalam bab kasih sayang, dalam bab kecenderungan hati memang tidak dapat berlaku adil. Okey, apa nak buat kalau memang tak dapat berlaku adil? Ceraikan ke? Tak. Allah kata jangan sampai kamu cenderung kepada seorang, biarkan yang lain tergantung-gantung. Tapi lakukanlah pembaikan. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Okey setakat ni. Okey, bagi yang faham, isteri-isteri yang faham, ayat 129 ni mesti menimbulkan kebimbangan yang lain. Apa kebimbangan tu? Boleh ya kalau tidak ada dalam kasih sayang. Boleh ya tidak ada dalam bab kecenderungan. Kalau macam tu mesti suami aku dia sayang isteri baru. Aku ni isteri lama. Akan timbul begitu. Ataupun isteri baru pula terfikir, aku ni isteri baru. Tak tahu sangat nak layan suami ni. Mesti suami tu sayang isteri yang pertama. Aku ni baru kahwin ni entah apa status jadinya. Kan isteri-isteri akan tertanya-tanya perkara seperti ini. Ya, betul atau tidak? Okey. Kalau yang hampir-hampir nak lalui poligami, yang sudah poligami, mesti akan tertanya-tanya, suami aku ni sayang yang mana ya? Dah lah boleh. Tak berlaku adil dalam bab kasih sayang. So, dia sayang yang mana ya? Dia cenderung yang mana ya? Daripada kita tertanya-tanya, daripada para isteri tertanya-tanya, apa kata para isteri berebut-rebut meraih kasih sayang suami. Macam mana nak merebut-rebut tu? Macam mana nak merebut tu? Okey, saya bagi analogi. Para isteri, para ibu mesti faham. Saya bagi analogi tentang anak. Okey, mula-mula kita ada anak pertama. Bila nak ada anak kedua, anak pertama kan risau, alah, mama nak ada adik dah, nak ada baby baru, mesti tak sayang saya lagi dah. Umi nak ada baby baru, mesti tak sayang saya lagi dah. Dia rasa diri ni tak disayangi. Apa ibu akan kata? Tak, nanti dah lah, kedua-duanya mama sayang, kedua-duanya umi sayang. Bila kata sayang tu, sebelum ni anak pertama 100%. Bila dah ada anak kedua, jadi 50% ke? Ataupun 100%. Okay. Kemudian ada pula anak yang ketiga. Bila tengah pregnant apa tu, yang pertama, yang kedua risau pula. Alah, ada adik baru nak datang. Mesti sayang tu, kami berdua ni dah tertinggal. Kami kedua ni dah berkurang. Ibu akan kata apa? Tak. Ibu akan sayang semua tiga-tiga. Bukannya 33%, 33%, tetapi tetap 100%, 100%. Demikian juga bagi anak-anak seterusnya. Jadi para isteri jangan bimbang tentang suami. Bila suami kata dia akan tetap sayang, dia akan tetap sayang. Dia kata 100%, tetap 100%. Jangan tanya 10 kali. Okey, wiring lelaki ni kalau soalan tu kena tanya banyak kali, dia jadi rimas. Jadi rimas dia tak nak jawab. Dia tak nak jawab, ni tak sayang aku dah ni. Okey. Bila tanya suami kata, ya saya tetap akan sayang, saya tetap akan jaga. Okey, baik kepada isteri yang sedia ada, baik kepada isteri yang baru, maka percayalah ia. Okey, itu contoh pertama. Contoh kedua tu nak meraih kasih sayang macam mana? Katakanlah ya, baik balik kepada contoh anak-anak tadi. Seorang ibu ada 4 orang anak. 4 dia sayangkan 100%, 100%. Tapi antara 4 anak ni sayang. Tapi anak yang sulung ni, alhamdulillah, paling suka dengan cakap. Paling suka tolong-tolong. Kalau mama suruh tolong buang sampah, dia ambil. Itu buang sampah. Tolong kemas meja kita nak makan dah ni, dia kemas meja. Tak cakap banyak. Mama masak apa pun dia makan. Alhamdulillah, thank you mama dia makan. Sayang yang ini ni. Kan? Dia sangat banyak membantu, sangat banyak memudahkan. Sayang 4, sayang semua 4, tapi yang ni ekstra sikit sayang. Betul tak? Okey. Antara 4 ni pula yang nombor 2 tu. Yang nombor 2 tu sayang tapi mak. Kenapa yang nombor 2 ni bila minta tolong payah betul. Minta aja ada yang mulut je. Walaupun dia buat kan. Yang nombor 2 ni masak je mesti komplain. Ayam lagi, masak ni lagi. Yang nombor 2 ni suka bully. Dia bully abang dia bully adik-adiknya, kacau toy apa semua tu. Yang nombor 2 ni, kalau dia pecahkan barang ke apa, dia suka tuduh orang lain. Dia buat salah ke apa ke, dia tuduh orang lain.
Sayang tak semua empat ni? Sayang, empat-empat anak sayang. Tapi agaknya yang migraine sikit ni ke, yang pening sikit ke, yang kurang sikit tu ke, yang mana? Yang paling banyak bagi masalah. Jadi para isteri, dalam rangka hendak meraih kasih sayang suami, bukan tanya suami, you must tell me you love me one day minimum 10 times. Bukan macam tu. Tak, you buktikan dengan perbuatan you yang memudahkan suami, yang memberi kasih sayang, apa nak kata, banyak tolong suami dalam urusan poligami, dalam urusan apa ke. Meraih kasih sayang ni bukan saya kata you bagikan hak semua. Bang, dalam seminggu ada 7 hari tu, saya sehari cukup lah. Abang pergilah 6 hari kat sana. Bukan begitu. Tak, memudahkan ni maksudnya, abang, ni pagi ni nak pergi bergilir rumah isteri lain kan? Ni barang-barang dah ambil ke? Tu laptop, thumb drive, jangan lupa ya. Nanti ada meeting apa semua nak buat kerja. Jadi kita mudahkan. Itu sebagai contohnya. Bukan saya suruh bagi hak ke apa semua tu. Tidak, tetapi kita memudahkan. Okay? Masing-masing isteri mengetahui apa yang disukai oleh suaminya, lalu dia memudahkan dari aspek itu. Kalau isteri tu katakanlah ada yang memeningkanlah, yang merumitkanlah itu ini, dia macam anak yang ketiga, yang kedua tadilah. Sayang semua empat, tapi yang kurang sikit tu, yang pening sikit tu yang mana tu? Yang kedua tadi tu kan. Antara empat isteri anak ni sayang semua kan, tapi yang paling disayangi yang mana? Yang paling memudahkan, yang selalu menolong, yang selalu dengar cakap, kan. Tapi para suami pula, ada isteri yang baik-baik sini, janganlah take advantage the wrong way. Jangan pula menyusahkan, minta macam-macam ke apa. Ni nak makan lunch minimum 4 lauk. Jangan sampai begitu. Suami pun memudahkan kepada isteri juga. Supaya isteri pun sayang. Suami aku ni tak cerewet. Suami aku ni dia memudahkan, apa begitu. Ya, jadi sama-sama saling meraih kasih sayang dari pasangan. Ya, jadi merujuk pada ayat 129 tadi itu, ya memang mustahil untuk berlaku adil dalam kasih sayang, dalam kecenderungan, tapi isteri-isteri boleh melakukan apa yang mereka mampu untuk cuba meraih kasih sayang yang terbaik daripada suami masing-masing. You know your husband, you know what he like, you know what he dislike, so you can do the best. Tadi saya hanya bagi contoh saja. Okey ke setakat ni bagi pelajaran nombor 25. Ya, kita telah bincang apakah nasih dan mansuh. So bila ada orang kata ayat 129 membatalkan ayat ketiga, itu mungkin berlaku, tapi semak dulu. Tapi bila disemak dapati ayat 129 tidaklah membatalkan. Sebab ayat 129 itu membicarakan keadilan dari aspek rohani. Sementara ayat ketiga membicarakan keadilan dari sudut fizikal, sesuatu yang boleh dikira. Boleh kita masuk dalam pelajaran seterusnya? Pelajaran nombor 27. Alright. Okey, pelajaran nombor 27, mereka berkata, ayat ketiga surah An-Nisa tu ditujukan kepada para penjaga anak-anak yatim. Kan, kalau kita baca daripada awal ayat itu pun, jika kamu bimbang tidak dapat berlaku adil kepada anak-anak yatim, maka yang ramai-ramai duk poligami ni tak jaga anak yatim pun, this ayat is not applicable to you. Ini mereka berhujah lah. Okay, hujah mereka. Macam mana kita nak jawab ni? Kan, kalau kita baca surah An-Nisa ketiga keseluruhan ayat, ianya ditujukan kepada para wali, para penjaga anak yatim. Bahkan dalam hadis daripada Aisyah, hadis sahih juga, sahih Bukhari Muslim, juga menerangkan sebab turun ayat inilah berkenaan dengan para penjaga anak yatim yang tidak mahu berlaku adil di situ. Okey, macam mana kita nak jawab? Okey, pertama sekali dalam kaedah usul tafsir ada yang disebut yang diambil ialah keumuman lafaz dan bukannya kekhususan sebab. Maknanya pelajaran atau hukum yang diambil adalah berdasarkan lafaz yang umum tu, bukan sebab yang khusus. Kerana sebab khusus memang berkenaan anak yatim, tetapi lafaz tu umum kan, fankihu ma taba lakum, maka nikahlah kamu siapa yang kamu berkenan 2, 3 atau 4. Jika kamu bimbang tidak dapat berlaku adil, maka cukuplah 1 atau hamba yang kamu miliki. Jadi memang ayat ini ditujukan sebab turunnya berkenaan anak-anak yatim, tetapi memandangkan lafaznya adalah umum, berarti ianya merujuk pada semua, tidak terhad kepada penjaga anak yatim saja.
Sebab kalau ayat-ayat Quran ni semuanya kita kata hanya merujuk pada sebab turunnya, ada merujuk kepada konteks ayatnya saja, maka banyak ayat Quran kita tak boleh amalkan sebab ayat ni merujuk pada perang Badar, tak boleh pakai. Ayat ni merujuk pada orang Islam zaman tu, tak boleh pakai. Ayat ni merujuk pada kes spesifik si fulan dengan si fulan, tak boleh pakai. Banyak ayat Quran tak boleh pakai nanti. Bila kita kata, kena tengok konteksnya, kena tengok konteksnya. Kalau kita tengok konteks supaya kita lebih faham, itu betul. Kalau kita rujuk konteks dan kita membataskan hukum kepada konteks ayat, itu akan menghadkan, membataskan Al-Quran itu sendiri. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita fikir dari sudut terbalik pula. Kalau sudut terbalik, dari aspek yang lain. Kalau kita sama-sama tahu poligami ini memang dipraktikkan oleh masyarakat Arab dan masyarakat semua tamadun pada zaman diturunkan Al-Quran. Betul atau tidak? Okey, Al-Quran, maksudnya poligami ini memang dipraktikkan. Dan mereka mengamalkan poligami dengan jumlah isteri yang tidak terhad. Ada yang 6, ada yang 10, ada yang 12, ada yang sekian-sekian. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka mempraktikkan poligami sesuka hati. Bukan secara adil, sesuka hati saja. Nah, apabila kita kata ayat ketiga surah An-Nisa ini hanya ditujukan kepada para penjaga anak yatim, maka ayat apakah yang lain yang akan membataskan poligami kepada 4? Tak adalah kan, maknanya bolehlah poligami sesuka hati. Nak 8, nak 10, nak 12 silakanlah, sebab ayat yang batas pada 4 tu penjaga poligaminya, maknanya penjaga anak yatim saja yang maksimum 4, yang lain-lain tu boleh lebih. Nampak tak dari aspek tu? Kemudiannya, macam saya kata tadi, pada zaman masyarakat Arab ketika itu, sebelum Al-Quran diturunkan, sebelum ayat ini diturunkan, poligami diperhatikan sesuka hati. Tidak ada aspek keadilan di situ. Nah, bila turunnya ayat ketiga ini, disyaratkan keadilan. Tapi bila dikatakan keadilan itu hanya untuk para penjaga anak yatim, maknanya lain-lain poligami tak adil lah. So nampak tak? You sebenarnya dalam rangka nak berhujah, kononnya ayat itu hanya merujuk pada penjaga anak yatim. Sekarang ni orang yang berhujah itu membuka satu ruang yang lain, maknanya orang yang nak poligami, tapi dia tidak jaga anak yatim, dia boleh poligami dengan jumlah isteri yang disukainya, dan dia boleh buat sesuka hati, tak payah berlaku adil lah. Okay, boleh faham ke? Kita lihat dari aspek lain. Satu aspek mereka kata ini hanya untuk penjaga anak yatim. Tapi kalau betul macam tu, maknanya penjaga anak yatim sajalah. Kalau nak poligami kena 4 dan berlaku adil. Orang-orang lain, katakan saya contohnya, saya tidak jaga anak yatim. Saya bolehlah poligami dengan jumlah yang saya suka, dan boleh sajalah nak adil tak adil suka hati sajalah. Sebab ayat mensyaratkan keadilan tu hanya pada penjaga anak yatim. Boleh faham di situ? Jadi dalam rangka kita nak berhujah tu kena tengok kita buka ruang yang lain ataupun tidak. Sebagai contoh lain. Okay, kita sama-sama tahu ada kisah benar bahawa ketika Ali hendak berpoligami dengan memadukan Fatimah radhiyallahu anha, Rasulullah melarang. So, banyak orang buat kisah ini sebagai hujah. Kita boleh larang orang daripada poligami sebagaimana Rasulullah melarang Ali memadukan Fatimah. Okey, kalau Fatimah poligami dia bimbang agamanya rosaklah, dia tak boleh tahan cemburu apa semua tu. Jadi kalau yang isteri sedia ada pun tak boleh terima kecemburuan, tak boleh terima madu, bimbang kecemburuan apa semua tu. Dia pun boleh merujuk pada kes tu dan melarang suami daripada poligami. Ataupun boleh minta cerai kalau suami nak poligami. Mereka berhujah sedemikian. Tanpa disedari, bila mereka berhujah seperti itu, mereka membuka satu ruang fitnah ke atas Rasulullah SAW. Fitnah apakah itu? Fitnahnya orang akan tuduh, dan memang ada yang sudah tuduh pun bahawa Rasulullah double standard. Kenapa double standard? Aisyah anak Abu Bakar dimadukan, tak kisah pun cemburu tak cemburu, tak kisah pun mengganggu agama ataupun tidak. Hafsah anak Umar dimadukan juga, boleh pula. Dan isteri-isteri yang lain pun dimadukan juga, boleh pula. Kenapa muslimat yang lain boleh dimadukan tapi anak sendiri tak boleh madukan?
double standard ambil. Orang-orang yang berpenyakit hatinya ataupun musuh-musuh Islam akan menuduh semikian. Kenapa mereka tuduh semikian? Sebab kita yang buka ruang untuk mereka memfitnah Rasulullah. Kita kata, oh Rasulullah ni tengok anak dia Fatimah. Kerana agama, kerana nak menjaga kecemburuan. Ali, engkau tak boleh poligami. Tapi Rasulullah sendiri duk poligami. Kita buka ruang orang memfitnah Rasulullah ni double standard. Kita buka ruang orang fitnah Abu Bakar. Abu Bakar ni tak sayang anak ke? Rasulullah memoligami, memadukan anak dia. Hafsah, ayahnya Umar. Umar Al-Khattab ni tak sayang anak ke? Rasulullah senang-senang memadukan anak dia. Kita membuka fitnah ke atas Rasulullah dan juga ke atas para sahabat baginda. Padahal dalam kes di mana Rasulullah SAW melarang Ali memadukan Fatimah, ada sebab spesifik di sebaliknya yang kita akan kupas insya-Allah dalam buku ini, dalam bab-bab yang akan datang. Tapi begitulah, dalam rangka kita nak berhujah satu, kita buka ruang yang lain untuk orang balas hujah yang lain. Sama juga bagi kes ini, bagi ayat mereka yang berhujah, ayat ketiga surah An-Nisa ini hanya merujuk pada penjaga anak yatim. Dalam mereka berhujah sedemikian, mereka membuka ruang. Orang lain nak poligami, syarat 4 orang, syarat adil hanya untuk penjaga anak yatim. Untuk aku tak jaga yatim, bolehlah aku nak poligami 5 orang. Adil tak adil sekatilah. Ya. Jadi saya katakan hujah itu salah. Yang betul berdasarkan kaedah tafsirnya itu yang diambil ialah keumuman lafaz dan bukannya khususan sebab. Berdasarkan keumuman lafaz itulah bila ayat ketiga surah An-Nisa ini turun, di kalangan sahabat Nabi ada di kalangan mereka yang memiliki lebih daripada 4 orang isteri. Lalu Rasulullah menyuruh mereka menceraikan dan menjaga atau hanya kekal menyimpan 4 orang isteri. Sebagaimana ada hadis yang saya sebut di sini. Di muka surat 41, pelajaran nombor 29, ada seorang sahabat yang bernama Al-Haris bin Qais Al-Asadi, di mana beliau berkata, aku masuk Islam dan di sisi aku ada 8 orang isteri. Lalu aku menceritakan hal itu kepada Rasulullah SAW. Baginda bersabda, pilihlah 4 di antara mereka. Rasulullah tidak berkata, engkau ni jaga anak yatim ke tidak? Kalau jaga anak yatim, 4 orang je. Kalau bukan jaga anak yatim, boleh maintain 8 orang tu. Tak. Semua cover. Sekalipun ayat itu asalnya ditujukan kepada penjaga anak yatim. Jadi di sini kita bukan saja belajar tentang kesalahan hujah itu, tapi kita belajar salah satu kaedah tafsir yang penting. Sama juga dalam bidang hadis. Yang diambil bukanlah kekhususan sebab, tetapi keumuman lafaz. Setengah orang dia suka konteks. Hati-hati, itu hujah golongan anti-Quran, anti-hadis yang baru. Konteks penting supaya kita lebih faham hadis. Tapi konteks tidak boleh digunakan untuk membataskan hukum yang tergandung dalam Al-Quran atau hadis yang bersifat umum. Ya, hati-hati dengan mereka yang konteks. Ini wajah baru golongan yang tolak Al-Quran, wajah baru golongan yang menolak hadis. Kita baca hadisnya, konteks apa tu? Itu terhad pada konteks. Padahal hadis itu bersifat umum. Kalau bersifat khusus pun kita tengok juga. Dalam kaedah usul fiqh ada kaedah-kaedahnya untuk kita memahami lafaz tersebut. Okey ke setakat ni? Heavy ke? Okey ke? Sini semua cemerlang kan? Tell yourself, you are cemerlang. InsyaAllah faham. Kalau kita kata diri kita, aku ni lembab lah. Susah faham lah. Apa ni? Memang tak faham jadinya. Boleh setakat ni, pelajaran nombor 29. Nak masuk pelajaran nombor 30. Okey, nak masuk pelajaran nombor 30. Okey. Heavy kalau tak apa. Yang ni insya-Allah ada rakaman, boleh tengok sekali lagi ataupun boleh fikir-fikirkan je. Mungkin first time dengar terasa berat ke apa ke. Tapi tak apa. Kita nak biasakan diri. Sebab kita tak tahu satu hari tengah sembang-sembang rakan berdiri jabat, dia pula berhujah. Kenapa you punya kawan poligami ya? Padahal itu ayat poligami saya baca untuk penjaga anak yatim. Nak jawab macam mana? Kan. Kita tengah sembang-sembang balik kampung naik bas ekspres, tengok orang sebelah bas kita tu tanya, you macam mana sembang-sembang, you poligami. Oh, poligami ya. Poligami telah dimansuhkan oleh ayat 129 surah An-Nisa tu. Nak jawab macam mana? At least kita dah boleh jawab. Baik, kita masuk pelajaran nombor 30. Pelajaran nombor 30 pula mereka ada yang berhujah. Saya ni nama siapa saya tak nak sebut lah. Kita pentingkan dalil dan hujah, bukan nama orang.
Okey, ada yang berhujah poligami adalah sebagaimana sistem penghambaan ataupun slavery, di mana slavery ini secara beransur-ansur dihapuskan, maka demikianlah juga poligami ini pun secara beransur-ansur patut dihapuskan. Ataupun kalau zaman sekarang ni dah tak relevan lagi dah patut dah lama dihapuskan dah. Jadi macam mana kita nak jawab tu? Sebelum tu saya nak ambil peluang ini, nak cerita sikit tentang penghambaan atau slavery dalam Islam. Tak ada kaitan dengan poligami, tapi saya nak ambil kesempatan ini sebab kalau kita baca bab penghambaan ni, kalau kita dengar serangan-serangan musuh Islam tentang penghambaan ni, memang akan menimbulkan tanda tanya dalam diri kita sendiri. Ataupun tak tenang jiwa, apa salah aku baca tentang slavery in Islam ni, kena pula mereka boleh buat seks selepas tu secara bebas, apa semua macam tak kena lah. Something wrong there lah. Kan? Dalam bab penghambaan ni. Jadi, sekadar pelajaran tambahan, saya nak go through secara ringkas tentang penghambaan ini sebelum kita jawab hujah dalam pelajaran nombor 30. Okey, pertama sekali, penghambaan ini adalah sesuatu yang diamalkan oleh semua tamadun. Bukan saja oleh tamadun masyarakat Arab pada zaman turunnya Al-Quran. Semua orang mengamalkannya. Termasuklah juga masyarakat Arab pada zaman diturunkan Al-Quran. Apabila Al-Quran turun, Allah SWT tidak mahu serta-merta menghapuskan penghambaan, mengharamkan penghambaan. Sebab macam Arab tadi, ianya akan menjadi sesuatu yang sangat berat untuk masyarakat Arab ketika itu mengamalkannya. Dan keberatan itu akan menyebabkan mereka menolak Islam secara total. Lalu apa yang Allah lakukan ialah secara bertahap-tahap. Pertama sekali, tak boleh lagi menghambakan orang yang merdeka. Tidak boleh lagi menghambakan orang yang merdeka. Dalam sebuah hadis dalam Sahih Al-Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW bersabda bahawa Allah berfirman, yakni hadis qudsi, 3 jenis orang yang aku bermusuhan padanya pada hari akhirat kelak. Pertama, orang yang berjanji di atas namaku kemudian dia memungkirinya. Kedua, orang yang menjual orang yang merdeka sebagai hamba lalu mengambil keuntungan daripadanya. Tak boleh lah convert orang merdeka jadi orang hamba, tak boleh. Dan yang ketiga, orang yang mempekerjakan seseorang dengan satu pekerjaan, lalu apabila pekerjaan itu siap, dia tidak mahu membayar upahnya. 3. So, berdasarkan hadis ini, tidak boleh lagi menghambakan orang yang merdeka. Satu yang boleh buat, yang masih relevan sampai sekarang ialah boleh mengambil tawanan perang sebagai hamba. Tawanan perang tidak pernah dimansuhkan, tidak pernah dihapuskan oleh syariat Islam. Kenapa? Kerana ia termasuk dalam strategi peperangan. Secara mudahnya, kalau bertembung tentera Islam dengan tentera bukan Islam, bertembung, kita ada tawanan, bukan Islam pun ada tawanan. Kemudian kita boleh negotiate, boleh berbincang untuk prisoner trade. Maknanya apabila ada umat Islam yang tertawan, tapi di kalangan musuh pun ada yang tertawan juga. Macam mana kita boleh tukar tawanan? Okay? Prisoner trade. Kalau di kalangan tentera Islam, umat Islam tidak ada tawanan, macam mana nak trade nanti? Tak boleh. Jadi tawanan perang masih ada kerana ia termasuk dalam strategi peperangan. Adapun selain tu, you nak jual beli hamba, you nak tukar orang merdeka jadi hamba, sebab tukar ni macam mana? Kadang-kadang ada orang tu dia berhutang. Bila dia tak boleh hutang, automatically status dia jadi hamba. Okey, begitu dah zaman dulu ya. Jadi benda-benda ni tak boleh lagi dah. Islam tidak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi hamba-hamba yang sedia ada, that you have, ma malakas aymanukum, apa yang dimiliki oleh tangan kanan kamu. Okey, nak suruh free terus-terus susah. Lalu Allah dan Rasulnya menganjurkan. Ini sebagai satu bentuk kebajikan. Macam contohnya surah Al-Baqarah ayat 177 yang bermaksud, bukanlah kebajikan itu kamu menghadapkan wajah kamu ke timur dan ke barat. Akan tetapi kebajikan itu ialah sekian. Termasuklah memerdekakan hamba. Demikian juga dalam surah Al-Balad ayat ke-13. Apakah amalan yang tertinggi itu? Pertama sekali, memerdekakan hamba. Jadi syariat Islam turun untuk memerdekakan hamba secara beransur-ansur. Salah satu daripadanya ialah
menganjurkan, menerangkan kebaikan, memerdekakan hamba. Yang kedua, Islam juga membuka ruang-ruang untuk dimerdekakan hamba melalui jalan apa? Melalui jalan kafarah bagi orang-orang yang buat kesalahan. Salah satu kafarahnya ialah memerdekakan hamba. Sebagai contoh, ni bulan Ramadan nak bagi kan, lebih kurang sebulan lagi. Sesiapa yang buat sehubungan seks suami isteri pada siang Ramadan, maka hukumannya salah satu ialah memerdekakan hamba. Okey, kita sekarang tak ada hamba dah. Apa lagi contoh? Orang yang bersumpah, kemudian ada langgar sumpah, kafarahnya salah satu ialah memerdekakan hamba. Apa lagi? Orang yang menzihar, menyamakan isterinya dengan ibunya. Okey, salah satu cara kafarah ialah memerdekakan hamba. Orang yang membunuh muslim yang lain, okey, salah satu kafarahnya memerdekakan hamba. Jadi Islam membuka ruang-ruang untuk memerdekakan hamba. Jadi maksudnya bila Islam datang, masyarakat memang sudah ada hamba. Okey, Islam larang mereka ambil hamba yang baru kecuali tawanan perang. Kemudian hamba yang ada ni Islam buka jalan-jalan untuk mereka dibebaskan, dimerdekakan melalui anjuran amal soleh dan juga melalui kafarah. Kafarah apa-apa kesalahan yang dibuat, cara membersihkan diri daripada kesalahan itu ialah dengan membebaskan hamba. Jadi lama kelamaan makin berkurang sehingga tiada lagi hamba di kalangan umat Islam kecuali tawanan perang yang mereka miliki. Okey, setakat tu. Contohnya lain dalam surah At-Taubah pun, antara yang layak menerima zakat juga ialah hamba. Sebab tuan itu mungkin mensyaratkan, kalau you bayar saya RM1,000, 1,000 dinar saya bebaskan kamu. So tahun pertama dia dapat zakat, dia simpan. Dapat zakat, dia simpan hamba itu. Lama-lama cukup, dia pun dapat menembus dirinya untuk dimerdekakan. Itu sebagai contoh. Itu yang pertama tentang hamba. Jadi kalau ada musuh-musuh Islam yang kata, yang attack Islam tentang sistem penghambaan ni, kita boleh jawab. Kalau kita sendiri baca macam, terganggulah ketenteraman fikiran tentang hamba ni. Dalam bab Islam ni saya tengok semuanya perfect, semuanya cantik, semuanya beautiful. Dalam bab hamba ni air traffic jam. Okey. Moga-moga penjelasan tadi dapat membantu. Yang kedua, bila sebut bab hamba ni nak tak nak akan masuk juga bab di kalangan hamba ni boleh buat free sex kan. Maknanya tuan tu bila dia dah hamba, dia bolehlah buat hubungan seksual dengan hamba tu. Betul ke? Sebab ada ayat Quran yang pada zahirnya nampak sedemikian. Ya, mari kita rujuk sebagai contoh surah Al-Mu'minun. Surah yang ke-23 ayat 1 hingga 7. Dalam Quran ni, bukan orang-orang tuduh-tuduh ya. Okey, dalam Quran mari kita rujuk surah Al-Mu'minun ayat surah ke-23 ayat 1 hingga 7. Tak apa ya, kita menyimpang sikit dalam bab hamba ni. Pelajaran 30 menyentuh tentang hamba, jadi saya nak sentuh tentang penghambaan dalam Islam itu sendiri. Jadi menjadi ilmu tambahan kepada kita semua, insya-Allah. Kita sudah bincang tentang hamba. Sekarang ni nak bincang seks bebas dengan hamba ni. Betul ke boleh sebenarnya ni? Baca-baca macam boleh. Baca-baca website yang orang-orang duk attack Islam ni macam begitu. Okey? Alright. Surah Al-Mu'minun, ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minun. Demi sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman. Lalu Allah menceritakan apakah ciri-ciri orang-orang beriman yang berjaya itu. Pertama, orang yang solat dengan khusyuk. Kedua, orang yang meninggalkan perkara-perkara lara. Lara ni perkara sesia. WhatsApp group, Telegram group tu sembang kosong, sesia, apa tak ada tu, tak apa, tinggalkan. Tak payah duk join sama. Sebagai contoh. Okay, yang keempat, mengeluarkan zakat. Yang kelima, fokus kita yang kelima. Wallazinahum li furujihim hafizun. Dan orang-orang yang memelihara kemaluan mereka. Illa, kecuali ayat ke-6, illa ala azwajihim. Kecuali terhadap isteri-isteri mereka, auma malakas aimanuhum, atau hamba-hamba yang mereka miliki. Fa innahum ghairu malumi. Yang sedemikian itu tidaklah tercela.
Fabani bertara wara azalika. Sesiapa yang mencari selain itu, dia masturbate, dia beli sex toy, dia duk syok seorang-seorang, apa-apa semua tu. Maknanya dia seorang-seorang, bukan dengan isteri, bukan dengan hamba. Famani bertara wara azalik. Sesiapa yang mencari seks selain daripada bersama suami, selain daripada bersama isteri, selain daripada bersama hamba, maka itu faulaika humul adun. Maka yang orang-orang itu, mereka lah yang melampaui batas. Maknanya kesalahan. Tak apa, kita rujuk ayat ke-6. 5 dan 6. Maknanya ciri-ciri orang yang berjaya, orang-orang beriman yang berjaya ni ialah dia menjaga kemaluannya kecuali terhadap isteri-isterinya dan ma malakas aimanuhum. Ma malakas aimanuhum ni terjemahan harfiah apa yang dimiliki oleh tangan kanan mereka. Maksudnya ialah hamba yang mereka miliki. Zahir ayat macam bolehlah dengan hamba ya. Okey, nanti dulu sebab ini sekadar zahir ayat. Kita perlukan perinciannya. Ya, kita perlukan perinciannya. Perincian pertama, mari kita rujuk surah Nur. Surah Nur ayat 24. Surah ke-24, maaf. Ayat nombor 33. Sudah jumpa? Surah An-Nur, surah nombor 24, ayat nombor 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yasta'fifil lazi la yajiduna nikahan. Dan hendaklah menjaga kesucian orang-orang yang tidak dapat bernikah. Hendaklah menjaga kesucian diri, hendaklah menjaga kehormatan diri orang-orang yang tidak mampu, tidak dapat lagi bernikah. Hatta yughniyahumullahu min fadlih, sehinggalah Allah ini kaya lah. Hingga Allah mengkayakan mereka daripada karunia-Nya. Wallazina yabtaghunal kitab, dan orang-orang yang mencari perjanjian, mimma malakas aimanuhum, daripada kalangan hamba-hamba kamu. Fakatibuhum in alimtum fihim khaira, maka berilah perjanjian itu jika kamu mengetahui adanya kebaikan dalamnya. Maksudnya apa? Bila hamba-hambamu, you ada hamba nak buat perjanjian, wahai tuan, wahai bos, saya kerja, saya jadi hamba terbaik, buat kerja semua baik, dalam 5 tahun merdekakan saya, boleh ke? Dia nak minta buat perjanjian. Allah kata, ya, buat perjanjian, boleh. Wahai tuan, ni projek buat rumah, saya buat rumah apa ni, saya buat yang terbaik, cantik, siap. Dan lepas tu, boleh ke merdekakan saya? Ya, boleh. Sebab Islam hendak membuka jalan, memerdekakan hamba. Okey, ataupun ada duit. Wahai tuan, wahai bos, 1000 dirham boleh tak? Saya nak membebaskan diri saya dengan 1000 dirham. Bila saya duk kumpul-kumpul duit ni cukup 1000 dirham, bolehkah kita buat perjanjian? Merdekakan saya. Maka Allah kata, ya, buat perjanjian itu. Right? Wa atuhum mimma lillahillazi atakum, dan berilah kepada mereka daripada harta yang Allah berikan kepada kalian. Okey, bagi mereka duit. Dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, ketika membicarakan beberapa pendapat tentang apakah yang dimasukkan ayat ini, Ibnu Jarir menguatkan pandangan yang dimasukkan di situ ialah zakat. Okey. Seterusnya penting. Wala tukrihu. Ayat ni bincang adab tuan kepada hamba sebenarnya. Okey. Wala tukrihu, dan janganlah kamu memaksa mereka. Fatayatikum, hamba-hamba wanita kalian. Alal bigha, ke atas pelacuran, penzinaan. In aradna tahassuna, jika mereka menginginkan kehormatan, kesucian. Litabtagu, demi mencari arada al-hayatid dunia, demi mencari keuntungan, kesenangan dunia yang sementara ini. Nampak ayat tu? Jangan paksa hamba-hamba wanita kamu ke dalam pelacuran, ke dalam perzinaan, demi mencari enjoyment dunia yang sementara ni. Wa may yukrihunhunna, sesiapa yang memaksa mereka, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, mim ba'di, sesudah
min ba'di ikrahihinna, sesudah apa nak kata paksaan tersebut, ghafurur rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini menerangkan adab-adab Tuhan kepada hamba. Yang penting dalam perbincangan kita ni, jangan paksa mereka kepada zina, jangan paksa mereka kepada pelacuran. Habis tu kalau Tuan tu nak suka-suka dengan hamba, kena nikah ke? Ya, kena nikah dulu. Ini satu perkara yang jarang-jarang ditekankan. Mari kita rujuk dalilnya surah An-Nisa ayat 25. Okey, surah An-Nisa ayat 25. Sudah jumpa? Surah An-Nisa ayat 25 di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man lam yastati' minkum taulan an yankihal muhsanatil mu'minati, dan sesiapa yang tidak dapat menikah, dan sesiapa yang tidak dapat di kalangan kalian kekayaan, keupayaan untuk menikah wanita-wanita merdeka yang beriman, famimma malakas aimanukum, maka nikahlah hamba-hamba yang kamu miliki, min fatayatikum, daripada kalangan budak-budak wanita, al-mu'minat, yang beriman. Okay? Maka Allah kata, you tak dapat nikah wanita merdeka yang beriman, mungkin kerana mahalnya mahal ke apa ke. Min malakas aimanukum, maknanya hamba yang kamu sendiri miliki tu. Bukan boleh lompat seks bebas, tak. Kena nikah juga. Kena nikah juga yang beriman. Wallahu a'lamu biimanikum, dan Allah Maha mengetahui tentang iman kalian, sama ada iman tuannya atau iman budak-budak tu. Sebab kadang-kadang timbul soalan, mereka ni pura-pura beriman kononnya, saja je supaya dapat kahwin, dapat merdeka apa semua tu. Okey, kita tidak dituntut untuk menyemak apa yang ada dalam hati. Ba'dukum min ba'd, sebahagian kalian adalah daripada sebahagian. Sebab walaupun seorang ni tuan, seorang ni hamba, tapi asalnya sebahagian adalah daripada sebahagian. Fankihuhunna, maka nikahilah mereka, budak-budak wanita itu, biizni ahlihinna, dengan izin ahlinya. Tu dia. Bukan boleh suka-suka nikah. Cari juga ahli keluarganya mana. Budak ni saya dapat tawanan perang. Parents dia rasa-rasa dah mati dalam perang. In that case tak apa. Tapi budak ni dulu saya dapat lagi daripada zaman jahiliah. Rasa parents dia dekat perkampungan mana ke apa ke, pergi hantar utusan, pergi minta izin dulu. Demikian indahnya syariat Islam. Bukan boleh suka-suka menikah. Dengan izin ahlinya. Fa'atahunna ujurahunna bil ma'ruf, dan berilah mereka ujurahunna, mahar dengan kadar yang ma'ruf. Kebanyakannya memberi mahar dengan menukar status mereka daripada hamba kepada orang yang merdeka. Daripada hamba kepada orang yang merdeka. Rasulullah sendiri sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan perkara ini. Baginda ada isteri-isteri yang asalnya dulu hamba, sebagai contoh Maryah binti Qibtiyah, betul tak? Beliau adalah hamba daripada Mesir yang dihadiahkan kepada Rasulullah oleh pemerintah Mesir ketika itu. Maka Rasulullah menikahinya dan sebagai mahar memerdekakan Maryah. Kemudiannya ada isteri yang nama Juwairiyah. Juwairiyah ni ialah tawanan perang. Jadi hamba dia juga. Rasulullah menikahinya dan membebaskannya ke taraf orang merdeka. Ini contoh daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, lepas tu Allah sambung lagi, muhsanatin ghaira musafihatin wala muttakhizati akhdan. Orang-orang ini hamba-hamba yang menjaga kesucian diri, bukan hamba-hamba yang buruk akhlaknya, dan bukannya yang mengambil, bahasa mudah kita, yang mengambil boyfriend, yang menggatal apa semua tu. Faiza, maka apabila uhsinna, menjaga kesuciannya dengan menikahi kamu, fa'in ataina bifahishatin, lalu dia melakukan fahishatin dalam bahasa Quran lazimnya bermaksud zina. Dia terbuat zina. Fa'alaihinna nisfu ma'alal muhsanati minal azab, maka ke atasnya hukuman yang separuh daripada wanita merdeka.
Okey, separuh hukum. Jadi dah berdasarkan ayat ni juga ada yang berpandangan hak-hak apa nak kata wanita hamba yang dijadikan isteri itu separuh daripada wanita merdeka. Zalika, yang sedemikian ni, maknanya sedemikian ni bagi orang-orang yang nak menikah dengan wanita merdeka beriman tapi tidak mampu, tidak dapat, lalu disuruh dikatakan bolehlah menikah dengan budak wanita yang beriman dengan izin walinya, dengan diberi maharnya, bukan wanita yang buruk akhlak, bukan wanita yang berpoya-poya dengan lelaki. Zalika liman, bagi orang-orang yang khasyal anati minkum, yang bimbang dirinya di kalangan kalian. Bimbang apa? Bimbang dirinya terjatuh dalam lembah zina apabila tidak dapat berkahwin. Okey? Di sini jelas. Kalau boleh free sex dengan apa nak kata hamba, buat apa nak kena nikah? Buat apa nak kena bimbang-bimbang apa semua ni? Tidak ya. Jadi nak betulkan salah faham di kalangan orang-orang yang memusuhi Islam dan juga mungkin kekeliruan sebahagian kita. Di kalangan hamba-hamba tu pun kalau nak kena menikah. Jangan melacur, jangan berzina dengan mereka. Wa antasbiru, dan jika kamu bersabar, khairul lakum, itu adalah lebih baik bagi kalian. Wallahu ghafurur rahimah. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Okey. Lama pula penyimpangan ni ya. Tak apa. Saya memang nak explain. Mana ada peluang kita explain. Berlaku salah faham poligami, kita explain. Berlaku salah faham tentang penghambaan, kita explain. Berlaku salah faham tentang seks dengan hamba, kita explain. Ya, sebab pada zahirnya nampak macam Islam ini membolehkan hambanya kalau membolehkan umatnya kalau ada hamba free sex dengan dia. Okey? Padahal tidak, sebenarnya kena juga menikah. Baik. Masuk kita ke pelajaran nombor 30. So mereka berkata sebagaimana Islam ini menganjurkan penghambaan itu pelan-pelan dihapuskan, maka demikianlah juga poligami, perlahan-perlahan ianya juga dihapuskan. Kita jawab macam mana? Saya jawab macam mana? Okey, bagi penghambaan terdapat ayat-ayat Quran, hadis-hadis yang jelas melarang mengambil hamba, melarang menghambakan orang merdeka. Dan kedua, terdapat ayat Quran sebagai contoh dalam pelajaran nombor 31. Ya, ayat 177 surah Al-Baqarah, terdapat ayat yang secara jelas menerangkan salah satu bentuk kebajikan ialah memerdekakan hamba. Kemudiannya, terdapat juga ayat-ayat hadis-hadis yang menerangkan bagaimana antara kafarah, antara seseorang itu hendak membersihkan dirinya daripada sesuatu kesalahan ialah dengan membebaskan hamba. Ini bagi penghambaan. Tetapi we cannot say the same tentang poligami. Kita tak dapat berkata yang sama tentang poligami. Ada tak ayat Quran yang berkata di antara kebajikannya ialah kamu monogami saja? Ada tak? Tak ada kan? Ada tak ayat yang kata kalau kamu langgar sumpah maka bagi kamu hukumannya monogami saja? Tak ada. Adakah ayat yang kata kalau kamu tuduh zihar isteri dengan ibu kamu, maka kafarahnya ialah kamu monogami saja, tak boleh poligami dah? Tidak ada. Okey. Jadi tak sama sebab poligami ini tetap relevan sehingga hari akhirat. Berbeza dengan penghambaan, Allah dan Rasulnya membuka ruang-ruang untuk seseorang itu memerdekakan hambanya kecuali tawanan perang kerana ia termasuk dalam strategi peperangan. Jadi itulah jawapannya, itulah hujahnya kita menjawab mereka yang berkata poligami ini sebagaimana slavery, sebagaimana penghambaan. Sebagaimana penghambaan itu dihapuskan bertahap-tahap, demikian juga poligami. Kita jawab tidak. Penghapusan penghambaan secara bertahap-tahap memang ada dalil-dalilnya dalam Al-Quran dan hadis. Tetapi bagi poligami tidak ada yang seperti itu. Okey ke setakat ini? Okey, sudah heavy dan saya pun telah cakap 10 sampai 10 suku dalam bab hukum poligami dan juga saya campur hukum tentang nasih mansuh, tentang penghambaan apa semua. Jadi saya plan sehingga sini saja. Yang lain nanti kita sambung dalam pelajaran yang akan datang. Sebab kalau banyak sangat, heavy sangat, tak boleh nak compress nanti. Tak boleh nak I cannot brain orang kata kan. Right. Jadi
Saya berhenti di sini. Saya rehat 2 minit sekejap, minum air, scratch my legs, kemudian kita buka kepada sesi soal jawab. Ya, untuk sesi soal jawab saya minta jasa baik kepada yang nak bertanya. Bertanyalah dengan susunan ayat perkataan yang senang saya fahami. Jangan yang ringkas-ringkas begitu tu yang boleh menimbulkan kekeliruan. Jadi kita jumpa dalam masa 2 minit ya, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan ke? Tak ada, maknanya semua faham. Atas soalan lain berkaitan poligami, boleh juga bertanya. Saya akan cuba jawab sekadar yang boleh. Hari ini mungkin soalannya kurang atau tidak ada sebab jumlah yang hadir pun sangat sedikit. Mungkin weekend pertama selepas MCO, sekarang conditional MCO, ramai yang pergi berjalan-jalan. Ada soalan? Kalau tidak ada soalan, kita boleh tutup sesi. Tak apa, saya bagi seminit dua lagi. Siapa nak bertanya? Okey, boleh sentuh isu nikah poligami secara online sempena MCO dan COVID-19 ni. Yang saya faham, kalau secara online sekalipun, tetap permohonannya seperti biasa. Ya, saya faham permohonan untuk poligami itu tetap secara biasa. Perlu filekan dokumen-dokumen di mahkamah. Kemudiannya bicara juga di mahkamah untuk mendapatkan kelulusan hakim. Hakim akan menilai sama ada suami itu layak ataupun tidak berpoligami. Dan kemudiannya bila sudah diluluskan untuk poligami, majlis akad nikah itu yang dilaksanakan secara online. Majlis akad nikah itu. Adapun proses-proses sebelum itu masih lagi melalui bukan online tetapi hadir di mahkamah. Mungkin jumlah kes dalam sehari dikurangkan. Kalau sebelum ini mungkin 20 kes dalam tempoh 9 pagi hingga 12 tengah hari. Jadi jumlah kes itu dikurangkan untuk mengurangkan jumlah orang dalam bilik, dalam Dewan Mahkamah itu sendiri. Tapi yang saya faham, prosesnya sama, hanya yang akhir itu, akad nikah itu yang dilaksanakan secara online. Yang saya fahamlah sebab saya tidak apply poligami dalam time MCO ni, jadi saya tidak tahu secara tepatnya. Tetapi sekadar pembacaan saya begitu prosesnya sekarang ini. Ada soalan lain?
Ada soalan lain? Kalau tidak, kita boleh tutup majlis untuk hari ini, untuk pagi ini. Okey, kalau tak ada, tidak apa. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. InsyaAllah akan disambung dengan sesi yang lain, sesi bedah buku ini pada tarikh dan masa yang akan diumumkan kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.